Tahun 60-an kita dengan suami kita naik dalam kereta. Pi Bandar Raya, pergi Bandar Hilir tu. Naik dalam kereta Vespa. Abang-abang kita ni kahwin dengan isteri kita tu tahun 89. Naik RXZ. Waktu bertunang naik RXZ konvoi. Tak jumpa bonggol pun brek. Bukan ada bonggol pun saja brek. La ilaha illallah. Sekarang anak dah ada, cucu pun dah ada taubat. Kita nak mati. Bila waktu yang terbaik untuk bertaubat? Ada satu waktu Allah sebut dalam Quran. Waktunya adalah waktu Allah Ta'ala, dia menjadikan kita. Asal kita ni tidak ada pun. Tapi Allah yang menjadikan kita. Dan kita ni pula dijadikan daripada tanah. Adam tu daripada tanah. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran berkali-kali tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Kata Allah, kamilah yang menjadikan dia. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Kamilah yang membentukkan manusia ni. Kemudian kami perintahkan kepada syaitan, kepada iblis untuk tunduk kepada Adam. Tapi iblis tak nak. Iblis engkar. Dan dia termasuk dalam golongan kafir. Dia tak mau jadi orang sujud. Maka Allah bertanya kepada iblis. Qala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalang engkau daripada sujud pada Adam sedangkan aku perintah? Kata iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah. Api lagi bagus daripada tanah. Kata iblis, aku tak nak sujud pada Adam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam kisah ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan manusia, kemudian daripada tanah, kemudian kita ni daripada air. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kita ni Allah Ta'ala jadikan daripada air. Air benih. Min nutfah. Air yang terpancar. Nutfah. Dan kata Allah, daripada situlah kamu dijadikan pendengaran dan penglihatan. Daripada air yang hina. Air yang hina ni bukan najis. Jangan tuan-tuan faham pula air mani najis pula. Dia bukan najis. Habis tu kalau tak najis Ustaz, suci lah. Boleh ke ambil wuduk dengan dia Ustaz? Tak apalah, abang kumpulkan dua kolah, kang telefon saya. Bila masa nak kumpul Ustaz, mana saya tahu. Bukan maknanya dia menyucikan, tapi dia tak najis. Tetapi kenapa dipanggil air yang hina? Sebab air itu tak laku. Nanti bulan Ramadan, tuan-tuan pergi pasar Ramadan, tuan-tuan jumpa orang jual air dalam balang tu. Ada dia tulis itu, air mani. Air sirah, air bandung, lecikang, katira, air tebu, air mani. Siap menjerit pula, air mani. Tobatlah home, tak laku tuan-tuan. Jangan kata gerai air mani dia tu tak laku. Satu gerai dia tak ada siapa singgah tuan-tuan. Itulah asal kita. Asal daripada yang tak dikehendaki, yang dibenci, yang tak suka. Dan akan balik kepada tak suka balik. Nama dia apa? Mayat. Dijadikan daripada air yang kita tak gemar, bila dah mati nanti, jadi mayat. Siapa yang gemar? Cepat-cepat kalau boleh nak ke bumi. Cepat nak simpan. 3 hari, 2 hari simpan. Oh, bukan kata mayat tu orang tak nak. Tempat dia mati tu pun orang tak nak. Atuk kita umur 100 tahun. Meninggal atas tilam. Lumpuh 6 tahun atas tilam tu. Mati pun atas tilam. Petang ke bumi. Malam tu cucu nak teman opah. Agak-agak cucu tidur dah atas tilam tu.
Oh, Pak, di mana saya nak tidur ni, Pak? Tidurlah atas tilam atuk kamu tu. Tobatlah, Hom. Dia tak tidur, tuan-tuan. Dia tidur atas lantai pun tak apa daripada tidur atas tilam. Bukan kata mayat, tilam dia pun tak nak. Itulah kita. Tiba-tiba kita nak sombong. Nak belagak, tuan-tuan. Allah jadikan kita daripada tidak tahu apa-apa. La ya'qiluna syai'a. Tak ada akal apa. Sampailah Allah berikan kita rezeki tak pernah putus sampai sekarang. Sampai sekarang tak pernah putus. Ni hari Sabtu ni ada lagi program ni. Subuh macam Jumaat. Di masjid kita ni. Selepas tu ada pula sarapan, Ustaz. Ada ya, selepas subuh ada sarapan. Ada pula sarapan. Allah. Rasa-rasa 4 kali subuh kita ni. Habis masuk grup lain. Habis masuk grup lain. Masya Allah, tuan-tuan. Allah bagi rezeki. Malam ni ada nasi bungkus. Tak ada ya? Ada juga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah bagi rezeki pada kita tak pernah putus. Sedang dengar ceramah ni pun ada yang makan. Duduk balik tiang makan. Ada yang duduk kat depan ni makan tau, makan. Bila ustaz tengok dia diam. Bila ustaz tengok belah lain makan. Sambil dengar ceramah pun makan. Allah tak pernah putus rezeki. Siapa yang jadikan kita? Allah. Maka wajiblah kita sembah dia. Wajiblah kita beribadat untuk dia. Sebab dia yang jadikan kita. Dia yang jadikan seluruh alam. Dia jadikan segala-galanya. Kenapa kita tidak boleh sembah kepada dia? Memang disuruh sembah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilai turja'un. Nyesal aku duduk kat depan. Nyesal aku duduk kat depan, kena tanyalah pula. Duduk balik tiang kan selamat. Dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ayat 20. 22. Salahkah aku nak beribadat kepada Tuhan yang menjadikan aku? Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Siapa yang cakap ni? Seorang laki-laki yang datang dari hujung kampung, masuk dalam bandar. Waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'un. Itulah laki-laki itu. Datanglah seorang laki-laki daripada hujung kota dalam keadaan tergesa-gesa, berlari-lari anak yas'a. Yas'a tu macam kita sa'i. Sa'i kan sa'i, berlari-lari anak tu antara dua hijau tiang tu. Ada yang berlari 100 meter, tuan-tuan. Itu bukan yas'a, tuan-tuan tu. Itu pecut nama dia. Bergegar-gegar tempat sa'i tu. Dia sekali berlari. Bukan macam itu. Lari yas'a, berlari-lari anak datang. Dia kata kepada kaum dia, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah kamu. Nabi-nabi ni tak pernah minta upah. Ikut Nabi ni. Oi, tuan-tuan, oi. Kaum dia marah kepada dia. Kamu pula nak mengajar kami. Kamu pula. Kamu dari mana datang ni? Oh, marah penuh demo, tuan-tuan. Udah cakap orang Perak saya ni. Kenapa kamu ajak kami sembah Tuhan mereka? Kenapa kamu sembah Tuhan mereka? Mereka tanya kepada laki-laki ni. Penduduk negeri tadi ni. Nanti kami bunuh. Oi, tuan-tuan, oi. Bila dia kena sound, dia jawab ayat tadi. Salahkah aku nak menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku? Dan kamu kena ingat, kamu semua akan dikembalikan kepada Tuhan. Akhirnya, tuan-tuan, mati laki-laki ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Dalam kisah ni, dia sebut kepada kita. Salahkah aku untuk sembah Tuhan yang menjadikan aku? Cuba tanya pada orang. Siapa yang menjadikan awak? Allah. Sembahlah Allah. Kenapa awak sembah batu? Adakah batu ini menjadikan awak? Dia orang takkan dapat jawab. Kamu sembah apa? Oh, kita orang sembah batu. Adakah batu ini yang menjadikan awak? Tak. Kalau gitu, kenapa sembah dia? Awak sembah apa? Oh, kami sembah matahari. Adakah matahari itu yang menciptakan awak? Tak. Habis itu kenapa sembah matahari?
Kenapa kamu sembah pokok? Adakah pokok itu yang menjadikan awak? Tidak. Habis itu, yang menjadikan kita ialah Allah. Maka sembahlah Allah. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku, beribadat kepada aku. Jadi bila kita kena sembah Allah, Allah jadikan kita ni tuan-tuan untuk ibadat kepada dia. Dalam setiap satu saat, dalam setiap satu detik, Allah jadikan kita ni untuk ibadat kepada dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba tengok, kita tanya diri kita. Saya tadi tanya pada PA saya. Duit dalam dompet ada berapa? Cukup ke tambang balik impor? Nampak tuan-tuan? Tanya tuan. Saya pula bagi dompet kat dia, hang pegang. Duit minyak ke, duit tol ke, duit hotel ke, duit makan, atas tu semua. Kalau tak cukup, pakai duit hang dulu. Tahun depan bayar balik. Tuan-tuan ni susah hati tak sekarang tak ada duit? Susah hati oh. Tambah-tambah pula tabung sekali dia orang tolak. Duduk pula depan sekali. Kalaulah aku tak masuk duit dalam tabung, I say man. Kacau betul lah nampak tu. Kita susah hati kalau tidak ada duit. Macam mana nak beli nasi, macam mana nak beli makanan, macam mana nak bayar bil elektrik, macam mana nak sambut raya, macam mana nak makan ubat, macam mana duit tak ada, pening kepala aku, pening kepala aku. Tapi berapa ramai orang yang tak ada pahala, tak pening. Relax je, tak ada pahala. Yang tak ada duit, dia susah hati. Bila tak ada duit, susah hati. Bila tak ada pahala, tak susah hati. Ni parah tuan-tuan. Ni parah ni. Padahal kalau tak ada duit dalam dunia, no problem. Datang je ke masjid, ada nasi. Tak ada duit nak buka puasa. Buka puasa saja di masjid, free. Datang je, bawa anak, bawa isteri, satu van turun. 8 anak. Tok Siap tengok je. 1, 2, 3. Ramainya anak. Tok Siap janganlah jealous. Kita buat kenduri untuk orang buka puasa. Lagi ramai datang, lagi bagus. Lagi ramai buka puasa di masjid, lagi banyak pahala kita dapat. Katakan ni kita buka puasa di masjid kita ni 400 orang. Siapa yang sponsor? Tuan Haji kita sponsor. 400 pahala puasa dapat dekat dia. Tanpa dikurangi pahala orang yang berbuka. Dan orang yang berbuka tadi, jangan tak makan pula nasi tu. Jangan makan. Kan pahala kita dapat kat dia. Itu bengong namanya tuan-tuan. Makanlah kat semua. Allahu Akbar. Abang Haji kita dengan isteri dia duduk kat luar. Parking kat belakang. Dia tengok. Abang kira tadi leha 400 orang yang buka puasa jamuan kita petang ni. Alhamdulillah 400 pahala abang dapat. Sebab tu abang tak puasa hari ni. Hari ni pun masalah juga tuan-tuan ni. Wayar dia putus, skru dia longgar tuan-tuan. Kalau kau tak ada puasa macam mana kau nak dapat pahala? Yo, Masya Allah tuan-tuan. Kita kalau susah, tidak ada duit dalam dunia, tak ada masalah. Kita ada pejabat zakat, kita ada pejabat kebajikan masyarakat, kita ada ni media sosial tuan-tuan. Cerita je, saya tak ada duit, macam-macam orang datang tolong. Yang awal sampai YB tolong, apa masalah? Tapi kalau tak ada pahala, masuk dalam kubur, siapa datang tolong? Tak ada pahala, mati, duduk dalam kubur. Gelap. TMB. TMB. Supply oi, TMB. TMB tak dengar. Seksa dalam kubur, tolong. YB. YB Sungai Ramai. Saya pangkah awak dulu tau. YB tak dengar lah. Tuan Imam, tolong Tuan Imam. Tak boleh dah. Ustaz Kazim, tak boleh dah.
Sebab tu tuan-tuan, Allah ni dia nak bagi kita peluang waktu hidup dalam dunia buat ibadat. Supaya dengan ibadat tadi mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Kita senang di alam akan datang. Sebab dalam dunia ni sekejap sahaja. Sebab itu setiap saat, setiap satu detik Allah Ta'ala jadikan untuk ibadat kepada Allah. Duduk saja-saja, zikir. Tak ada apa nak buat kat som, zikir, ambil tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Pahala. Tapi sekarang bila lapang banyak, TikTok. Abang Bidin pula bila masa lapang banyak, main lato-lato. Ini parah ni tuan-tuan. Bukan dia nak baca Quran. Allah jadikan kita untuk berbuat ibadat. Kalau tak nak berzikir, diam. Jangan ngumpat. Kalau nak makan pun, makan benda yang baik-baik. Jangan makan benda haram. Supaya jadi ibadat. Minum pun minum yang halal. Supaya dapat pahala. Pakai baju pun baju yang menutup aurat. Supaya dapat pahala. Maka tuan-tuan, supaya hidup kita ni dapat pahala, ada satu bulan yang Allah Ta'ala jadikan. Bulan itu dilatih kita untuk menjadi baik. Nama bulan itu ialah Ramadan. Supaya kita menjadi baik. Dilatih khas selama sebulan. Awal-awal pagi dah bangun. Bulan biasa susah bangun pagi. Tapi bulan Ramadan, di rumah dia ada 8 handphone serentak bunyi pukul 5 pagi. Anak, cucu, cicit semua bunyi. Macam-macam bunyi alarm bunyi dia. Tet 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 tet. Tong 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 tong. Janda yang mana? Janda tong tong tong, banyaknya bunyi tuan-tuan. Kalau tak bangkit sajalah. Sebab apa? Nak sahur. Nampak? Pasal sahur bangun. Ada orang yang menjerit bila sahur. Sahur. Macam mana dengar ya Ustaz? Sahur. Indonesia tu. Katy Perry nama dia. Allah. Hari ni ada tuan-tuan saya suka. Ada lagi tradisi mengetuk gong keliling kampung. Ada. Walaupun ada yang bantah. Di negara Arab bila datang waktu sahur, ini dong jalan tuan-tuan ni. Kalau tempat kita macam itu dong kena lestik pakcik tu tuan-tuan. Kamu kacau aku nak tidur. Tuan-tuan, dia suruh kita bangun. Mana ada orang sahur pukul 5? Awal lagi. Subuh kita sekarang pun 6 lebih. Bangunlah awal untuk sembahyang malam. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan. Pergilah sembahyang malam. Abang-abang, nanti Ramadan nanti sahur, kita jadi imam untuk isteri kita. Allahu Akbar. Pukul 5 pagi, sembahyang sunat, suami pimpin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sembahyang tahajud. Isteri di belakang tu bila tengok suami dia jadi imam, ya Allah. Ya Allah. Pilihan yang tepat. Ingat senang kena dapat suami jadi imam. Habis 2 rakaat tahajud, dia tengok isteri dia. Leha, kamu pula imam. Oh, tak berapa nak tepat juga pilihan ni tuan-tuan. Adakah isteri jadi imam sembahyang? Di situlah kita qada sembahyang kita. Bangun awal sikit akak-akak, abang-abang. Janganlah bangun isteri dah siap. Makanan dah siap, teh dah siap, kopi dah siap. Baru kita bangun. 5:45, muka basah, mata pejam, mulut nganggur, map. Udah 30 tahun, 20 tahun abang kahwin. Tak ubah-ubah perangai. Kain pelekat tetap diselempangkan. Baju tak pakai, seluar tak pakai, begini makan nasi. Abang pakailah kain pelekat tu. Lalu anak dah besar abang, oi. Ubahlah perangai. Bangun pukul 5, mandi. Ambil wuduk, pakai cantik-cantik. Allahu Akbar. Semayang dulu, ya Allah. Matikanlah kami dalam iman, ya Allah. Peliharalah iman kami, ya Allah. Peliharalah iman anak-anak kami, ya Allah. Bukankah doa mak bapak tu mustajab? Bukankah doa tu mustajab daripada mak bapak? Ada 3 doa yang mustajab. Doa dakwatul mazlum, doanya mustajab.
Ni dalam dewan ni, dalam surau masjid kita ni, berapa ramai yang kena zalim. Doa lah. Ada yang kena zalim, kena fitnah. Ada yang kena zalim, hutang tak nak dibayarnya. Ada yang kena zalim, motor hilang. Ada yang kena zalim, kasut hilang. Datang masjid 2 kali dah hilang kasut. Aku tak nak dah datang masjid. Kasut apa hilang? Bata. Oh, berat tu. Itu aku heran tu. Berat pun dia orang curi. Nama bata. Aku tak nak datang dah masjid sana. Allah. Paksa kasut punya paksa tak datang. Doa, ya Allah, kasut aku hilang dah 2 kali, ya Allah. Kau gantikanlah kasut yang lebih baik daripada yang hilang. Kan bagus. Jangan minta, ya Allah, kau kudungkanlah kaki orang yang mencuri kasut aku. Kudung. Kasut pun RM2.5, cakap banyak pula tuan-tuan. Janganlah doa macam itu. Doa orang yang dizalimi kan mustajab. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Peliharalah iman anak-anak aku, ya Allah. Dapatkanlah mereka jodoh yang baik, ya Allah. Dakwah. Dakwatul mazlum. Doa orang kena zalim. Bukan maknanya bila tuan-tuan kena zalim, ya Allah, aku difitnah oleh si Polan, ya Allah. Kau gagapkanlah dia, ya Allah. Jangan macam itu. Yang keduanya, dakwatul musafir. Ni saya dalam musafir. Saya seronok musafir, tuan-tuan. Seminggu tak balik ni. Seminggu tak balik. Esok baru balik, tuan-tuan. Kemudian keluar pula seminggu pula. Sampai Ramadan baru balik. Loh, kenapa saya suka musafir? Saya suka singgah semayang. Tadi saya semayang masjid hujung sana, saya tak tahu masjid apa. Semayang. Pagi tadi semayang mana atau lupa di Kuala Lumpur. Saya suka. Bila saya semayang dalam masjid, saya habis-habis semayang doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambah pula masjid di Melaka ni, tuan-tuan. Masjidnya Masya Allah. Ada yang 100 tahun. Ada yang masjid warisan. Masjid yang digezetkan. Oh, masjid lama-lama ni, tuan-tuan. Ada yang masih dengan binaan lama kayu yang dibina orang zaman-zaman dulu. Berkat, tuan-tuan. Suka saya. Jadi musafir doa. Dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kalau jadi musafir, doa. Dah lah bulan Ramadan. Tuan-tuan musafir pula, doa lah. Ustaz, dalam banyak-banyak ustaz berjalan ni, ada tak masjid yang ustaz rasa pelik? Oh, banyak. Ada satu masjid di, apa ke nama, Cangkak Lobak. Belah-belah Bagan Serai. Kalau tuan-tuan senang, tuan-tuan pergi. Saya ceramah masjid ni tengah hari, pukul 11. Pukul 1 pun saya tak habis. Sedangkan pukul 12.30 dia orang suruh stop. Nak makan kan Zuhur. Saya lajak, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sejuk. Masjid dia diperbuat daripada kayu, tidak ada aircon apa, tapi sejuk gila, tuan-tuan. Subhanallah. Bila saya habis-habis tanya, habis ceramah saya tanya, masjid ni kenapa sejuk? Buat pada kayu ni lama. Dia kata masjid ni lebih 100 tahun, dibina secara gotong royong, dihanyutkan kayu balak daripada atas, tahan di bawah, angkat, potong-potong-potong, buat gotong royong ustaz orang dulu-dulu. Nama dia Masjid Cangkak Lobak. Tuan-tuan senang-senang pergi semayang sana. Allah, tuan-tuan. Tak payah kipas pun tak apa. Satu. Ada satu lagi masjid yang sangat sejuk. Yang ni tuan-tuan kena pergi juga. Ambil berkat. Nama dia Masjid Berincang. Allah, tuan-tuan. Di Cameron Highland. Sejuk. Ingat elok-elok. Nama dia Masjid Berincang. Ingat, dengar tu sebut betul-betul tu. Allah, lepas-lepas ambil wuduk sejuk. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang ketiga, doa yang mustajab, doa mak bapak. Kita bangun waktu sahur, minta ampun. Kerana apa? Kerana Allah sebut sahur dalam Quran. Waktunya. Wal mustaghfirina bil ashab. Dan mintalah ampun dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Bangun, minta ampun suami isteri. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Banyak dosa kita, bang. Kita kahwin tahun 76. Mana ada tutup aurat kat Som? Sanggur ni macam orkes El Suraya. Bubur pula, cocok sanggur tergedik-gedik jalan macam alien jalan tu. Duduk pula tengah laman rumah, duduk tengok bersilat semua. Oi, kita tak menutup.
Tahun 60-an kita dengan suami kita naik lambreta. Pi Bandar Raya, pergi Bandar Hilir tu, naik lambreta Vespa. Abang-abang kita ni kahwin dengan isteri kita tu tahun 89, naik RXZ. Waktu bertunang naik RXZ konvoi. Tak jumpa bonggol pun brek. Bukan ada bonggol pun saja brek. La ilaha illallah. Sekarang anak dah ada, cucu pun dah ada taubat. Kita nak mati. Bila waktu yang terbaik untuk bertaubat? Ada satu waktu Allah sebut dalam Quran. Waktunya adalah waktu sahur. Jadi janganlah kita cakap pada isteri kita, Leha, pagi ni tak payah kejut abang sahur ya. Abang nak tidur. Ya, tak payah kejut. Faham? Warning tu. Ada pula isteri lagi cerdik. Abang, nanti pukul 2 kita pergi makan kat kedai Tom Yam. Merangkap sahur lah bang Pukul 2 pagi makan Tom Yam. Ini kira sahur bang Nanti pukul 5.30 tak payah bangun kata dia. Itu bukan sahur kak. Itu mentera darah nama dia. Orang suruh tidur kau pergi pelahap pula. Dah tak dapat pahala bangun sahur. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Bermula daripada sahur. Ada yang baca Quran. Sana cerah rumahnya. Yang ni terang rumahnya. Yang ni dah jaga. Rumah dalam satu kampung ni bercahaya jam 5 pagi. Ada yang bunyi lesung sambal, tontang. Ada yang bunyi goreng. Ada yang bunyi ikan masin. Bau ikan masin. Meriahnya tuan-tuan bulan Ramadan. Ada rumahnya yang dibaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia bulan Ramadan. Bulan yang kita nantikan. Sana baca Quran, surau baca Quran. Dalam masjid pukul 12 belum habis baca Quran. Nama dia tadarus. Sat lagi imam baca Quran. Jadi imam tarawih, satu malam satu juzuk. Baru ni saya dengar di mana ke satu masjid offer siapa nak jadi imam tarawih di masjid dia 6,000. 6,000 sebulan jadi imam tarawih. Baru bagus. Ini saya jadi imam tarawih dulu tuan-tuan 200. Waktu saya dululah jadi imam tarawih, kesian tuan-tuan 200 tuan. Sedih tuan. Satu malam setengah juzuk saya buat. 200 tak apa, ikhlas boleh ngulang Quran. Tapi yang saya tak seronok, setiap usaha dia tak percaya kat saya. Bila saya jadi imam tarawih, dia letak Quran yang besar tu, letak kat depan dia. Dia nak semak betul ke tidak. Macam tak percaya kat aku orang tu ni tuan. Geram benar rasa tuan. Saya pula jadi macam bersalah tau baca ni. Aduh, dia macam tak percaya dengan saya je. Masuk rakaat 5, 6 tuan-tuan. Rakaat 6, 7. Bila saya masuk rakaat 5, 6 tu tuan-tuan, saya tak ikut turutan. Saya baca juzuknya atas. Dia jenuh cari tau. Mana dia? Ya benar, faham tak? Faham tak? Jadi saya suka imam tarawih ni, saya suka tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita boleh mengulang Quran. Walaupun kita tak jadi imam, kita duduk di belakang, kita boleh mengulang Quran, boleh dengar dia. Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak hafal Quran, tuan-tuan dengar, dapat pahala. Membaca dapat pahala, melihat Quran dapat pahala, mendengar orang baca Quran dapat pahala. Paling banyak dengar. Bila? Ramadan. Sebab ada tarawih. Masya Allah. Ini tidak dicarinya masjid yang paling pendek. Mat, masjid korang tarawih habis jam berapa kita cepat 9.10. 9.10 minit habis. Wow. Cepat lah. Kita orang 10.30. Oh, lambat. Tuan-tuan, berapa ramai yang tak suka imam baca? Rugi. Masalahnya Ustaz, saya sakit gaut. Duduk. Semayang duduk. Boleh? Boleh. Masalah. Dapat pahala. Cuma imam tadi, janganlah baca slow sangat. Kesian dekat makmum ketok semayang tu. Dah lah gaut. Kaki pula ada besi dalam tu, bengkok sebelah. Kita pula baca ayat panjang-panjang. Kesian lah. Sebab tu kalau boleh, bacalah. Janganlah baca tartil. Baca tadwir. Bacaan Quran kan ada 4 jenis. Yang paling slow nama dia tahqiq. Jangan baca tahqiq. Tahqiq ni slow tuan-tuan. Slow sangat. Wa basyirin الذين آمنوا
Wa basyiril. Bila nak habis ni tuan-tuan? Ini dah habis-habis dia bagi salam, dia tengok kanan tak ada orang tau, kiri pun tak ada orang. Tinggal dia seorang tuan-tuan. Bukan kata tak boleh, boleh. Bacalah yang tadwir. Nak baca tartib pun tak apalah. Tahqiq tu slow sangat. Dah lah slow diulang-ulang. Wallahu innal insan. Sudah parah ni tuan-tuan. Sebab itu bila dia habis 2 rakaat, dia siku kawan dia. Belah tuan-tuan ni. Maka bacalah dengan tadwir. Hak macam di Mekah baca tu. Tu tadwir lah. Yang baca di Mekah tu. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Itu tadwir. Laju sangat tidak, slow sangat tidak, pertengahan. Kalau tuan-tuan baca hadar, hadar memang tak terkeja. Kena makcik mengandung, terberanak belakang. Dia bacanya laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Aminul Ahad. Baca apa? Itu tak tahu hadar ke apa pun tak ada macam tu. Bayangkan 20 rakaat tuan-tuan, 7 minit. Nasib baik surah dia ni simen. Kalau papan runtuh tuan-tuan. Saya duk tengok dia ni sembahyang ke apa. Allah amin ahad. Assalamualaikum amin ahad. Nasib baik tahu ahad tu surah Qul Huwallah. Kalau lah dia sebut Sabtu, surah apa ada Sabtu? Masya Allah tuan-tuan. Daripada pagi Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita buat ibadat. Ambillah sahur. Walaupun sebiji kurma. Jangan langsung tak bangun. Minumlah air walaupun segelas. Ambil. Semalam saya sebut di masjid apa ke semalam? Merlimau Pasir. Al-Ghafur. Semalam ada rakaman TV. Al-Hijrah. Saya ajak dia orang rakam di sini. Dia kata tak boleh Ustaz. Dia orang ada rakaman di Gurun. Ada untuk sketsa ni apa nama Ramadan. Saya kata kalau kau buat malam ni di masjid ini cantiklah. Saya tak payah buatlah. Besok kena buat lagi 5 pagi besok tuan. Di Al-Ghafur semalam saya sebut. Saya tiap-tiap kali selepas habis sahur, amalan saya ialah habis makan basuh tangan apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim. Sampai habis. Saya minta pada Allah, ya Allah dengan berkat baca doa ni mudah-mudahan saya kuat. Mudah-mudahan saya sihat, mudah-mudahan saya tak rasa lapar, tak rasa dahaga yang teruk. Saya nak mengajar, saya nak ceramah siang malam pagi petang. Tuan-tuan, 34 tahun saya jadi penceramah, saya baca doa ni tuan-tuan. Alhamdulillah saya mengajar daripada pagi sampai sebelum berbuka puasa. Tak ada rasa penat, tak ada rasa dahaga, tak ada rasa letih. Jadi malam ni tuan-tuan ambil. Selepas sahur, cuba baca li'ila fi Quraisy ila fihim sampai habis. Itu petua saya nombor 1. Petua saya nombor 2 ni. Yang tuan-tuan tak suka. Tambah anak-anak muda ni tak suka. Saya bila berbuka puasa, saya takkan minum ais. Yang ni orang tak suka. Kita ais dulu. Ais tebu tu pula meleleh pula. 8 balang dia beli tuan-tuan. Loh. Punya lapar dahaganya. Pasal apa? Pasal dia tengok air tu berpeluh-peluh kan, meleleh dia tu. Aku dah lah puasa tengok ni. Tu dia tuan-tuan. Besok dia tak larat. Saya tak minum ais. Saya minum ais suam. Saya minum air masak. Saya minum air panas waktu berbuka. Waktu malam ke, waktu sahur. Adik-adik kalau nak rasa sihat. Okey. Ni setengahnya Allah air tebu tu pula. Setengah je air tebu yang lain ais. Goncang-goncang pula. Nak bagi sejuk, silakan. Saya tak kata haram. Yang saya cerita ni amalan saya. Bercakap berjam-jam, air tak minum. Bercakap berjam-jam, tak minum air. Puasa jalan walaupun musafir. Orang tanya, saya Ustaz 2 jam setengah boleh ke? Dan korang minta 2 jam setengah, 2 jam setengah lah saya ceramah bulan Ramadan. Air setitik pun tak minum. Allah bagi. Ceramah yang paling saya susah hati di bulan Ramadan ialah ceramah di ambang berbuka puasa. Yang tu saya susah hati.
6:30 petang ceramah sampai 7 suku. 7 suku kita buat persiapan berbuka. Saya yang tu menakutkan saya. Sebab tak ada siapa dengar ceramah. Semua pakai pergi ambil nasi, pergi ambil lauk. Siapa nak dengar ceramah aku ni? Yang betul-betul dengar ceramah VIP depan tu, meja VIP itu pun sebab orang dah letak siap-siap. Kalaulah orang tak hidang dekat dia, dengan dia pergi ambil nasi, tuan. Oh, lagi mencabar, tuan-tuan. Oh. Nombor 2, ais. Nombor 3, waktu saya bersahur, saya takkan makan nasi yang panas. Saya ambil nasi yang dah sejuk, saya makan. Jadi, bila kita makan nasi waktu panas, dengan makan nasi waktu sejuk, makan nasi yang sejuk itu lebih tahan lagi daripada makan nasi panas-panas. Dia akan menahan lapar. Jadi itu rahsia dia. Jadi abang-abang, lepas ni cuba. Pagi-pagi sahur tu, makan nasi sejuk. Bukan nasi sejuk tu yang 4 hari lepas. Itu bahalul nama dia. Ada sekarang hospital Melaka tu. Aku ikut petua Ustaz Kazim lah. Keracunan aku. Tak guna punya lahabau punya Ustaz Kazim. Lahabau aku cakap kat aku. Saya cakap nasi tu bukan nasi yang 3-4 hari yang lepas. Nasi tu bukan nasi panas. Nasi biasa dah. Bukan yang berasap tu. Yang berasap, tuan-tuan takkan menikmati nasi tu. Tuan-tuan, kalau makan nasi panas-panas, abang makanlah abang, tengah panas ni sedap. Kan sejuk tak sedap. Cuba makan tengok. Mana sempat ngunyah? Panas. Nampak. 2 kali je tu. Bakar lidah dia, tuan. Tetapi kalau nasi tu tak panas, kita masak tadi jam pukul 2 pagi. Kita dah masak siap-siap jam 2 pagi, nanti kita hidang, nasi tu dah tak panas. Kita boleh enjoy makan. Ngop, 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 ngop. Berpuluh-puluh kali kita boleh kunyah. Maka dia akan menjadikan perut kita tahan lama. InsyaAllah tak lapar, tuan-tuan, ketika kita berpuasa nanti. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Selepas itu, janganlah tidur, dek. Berapa ramai yang lepas sahur, tidur. Aduh. Allah jadikan kita untuk ibadat. Jom, datang ke masjid. Sebab tu kita sekarang dah latih dah. Sejak 2-3 bulan yang lepas. Subuh buat kempen macam Jumaat. Alhamdulillah. Syukur, tuan-tuan. Sekarang ni bukan setakat di Kuala Lumpur. Sampai ke Sabah orang buat kempen subuh macam Jumaat. Semalam ada orang hantar saya di Pulau Pinang. 3,000 orang datang sembahyang subuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang tak suka. Ni ramai-ramai datang ni ikhlas ni. Amboi. Slow dia tanya kat belakang tu. Dia orang ni kalau tak ada kambing perap tak datang. Ini semua nak makan nasi. Free ni matang ni. Nampak ni jahat ni orang ni. Dulu waktu sembahyang subuh, 5 orang pun dia komplain. Masjid cantik. Yang datang 5 orang buat apa? Nampak? Bila dah ramai datang, ni ramai-ramai datang buat apa? Ramai pun salah. Sikit pun salah pun salah kau. Ni hati ni tuan-tuan. Sebab tu Allah datangkan bulan Ramadan, Allah nak bersihkan hati tu. Sebulan kena latih. Tiap-tiap hari main sembahyang subuh berjamaah. Bersihlah hati dia. Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Tuan-tuan, 30 hari nanti Ramadan, inilah tempat kita subuh. Ni tempat kita. Nak bagi ramai orang datang subuh, masjid kena sediakan makan sahur. Duit masjid mana ada, Ustaz? Tuan-tuan lah sponsor seorang RM100. Tuan-tuan lah yang derma malam ni, RM50 seorang. Yang ni bukan untuk berbuka, Tuan Haji. Ustaz, ni bukan buka tau. Yang ni saya kumpulkan untuk bersahur. Mula-mula 16 orang bersahur di masjid. Kemudian naik 80, kemudian naik 100. Mula-mula tak ada orang qiyam mulai. Malam yang pertama Ramadan, bila kita buat sahur, ada 10 orang yang qiyam malam pertama. Dia meningkat, sampai malam terakhir Ramadan. Penuh masjid 10 malam terakhir. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita kutuk orang yang datang kerana nak makan. Sebab Nabi suruh, it'amut ta'am, bagi makan kepada orang. Nabi suruh bagi makan. Jadi kalau boleh tuan-tuan, masjid kita
Di samping kami menyediakan jamuan berbuka, pihak masjid juga menyediakan jamuan untuk bersahur. Jadi bagi tuan-tuan yang berkelapangan untuk qiyam di masjid, tuan-tuan boleh datang dan jamuan sahur akan diedarkan jam 5.30 pagi. Wah, agak-agak penuh masjid kita. Tak payah masak kat som, nasi kandar mai hantar. Tak payah masak kat nak. Bawa isteri, bawa suami, bawa anak-anak makan sahur selepas qiyam dalam masjid. Allah, inilah yang saya buat di sekolah saya sejak 18 tahun yang lepas. Mula-mula tuan-tuan, saya buat semayang malam 16 orang, 18 orang je datang. Sekarang mencecah 400 orang. Dan bila bersahur, dia boleh naik sampai 500 orang. Semayang 400. Bila time sahur, 500. Tak tahu dari mana datang 100 tu. Yang mana faham, tak faham tuan. Banyak tak belanja ustaz? Banyak. Tapi tak kisah. Orang bagi nanti. Masa 5 tahun pertama, saya keluarkan duit. Sekarang tak payah ada tentang. Ustaz, saya ambil sahur yang pertama. Ustaz, saya ambil 10 malam yang terakhir. Silakan lantak korang. Tuan-tuan jadi meriah tak? Habis bersahur, semayang subuh. Habis semayang subuh, baca Quran. Tuan-tuan, nampak tak TV tuan-tuan ada? TV tuan-tuan ada. Kecil ni TV ni tuan-tuan. Beli yang besar sikit. Pagi tadi saya ceramah di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Pukul 12 tengah hari tadi. Malam di apa nama? Semalam Merlimau Al-Ghafur. Pagi tadi di sebuah universiti. Untuk doktor-doktor, untuk pensyarah-pensyarah. Vice Chancellor dia pun datang. Okey. Naib Chancellor universiti pun datang dengar ceramah saya tuan-tuan. Saya tak nak cerita yang dia orang datang tu. Yang saya ceritanya apa? Hadiah cabutan bertuah. Tuan-tuan tahu apa hadiah dia? Emas Goldball. Emas. Siapa datang dapat emas? Pak Cik Habib punya. Loh. Pak Cik Habib telekong. Dapat pada telekong Siti Arifah ke, Siti Jah, nama atau lah. Dia dapat sejadah special. Masya Allah. Dapat skuter elektrik. Hadiah utama dia tuan-tuan, TV tak tahu berapa puluh inci. Tak larat bawa balik pakcik tuan-tuan. Besar gedabak TV dia. Masya Allah, hebat tuan-tuan ni. Tuan-tuan beli sebiji, letak tu. TV ni. Lepas habis semayang subuh, pasang Quran. Baik tuan-tuan semua, kita sambung hari ni juzuk yang kedua. Ikut saya baca, tu imam baca. Saya qulus sufaha. Semua sambung. Saya qulus sufaha. Tengok TV. Minan nas mawallahum. Dapat tuan-tuan 5 minit, dapat 5 muka surat. Akhirnya tuan-tuan dapat sepanjang bulan Ramadan 10 juzuk. Baca ramai-ramai lepas sembahyang subuh. Tak payah bawa Quran, tak payah hafal Quran, tuan-tuan tengok saja TV. Itulah guna TV tu. Duduk keras, solat, luruskan stop. Duduk itu tuan. Duduk keras. Dia parah-parah tuan ni. Beli Quran yang besar sikit. Makcik Leha pun nampak, Haji Bidin pun nampak, Haji Dollah pun nampak. Saya qulun sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Baca satu potong, makmum ikut. Imam baca satu potong, makmum ikut. Baca pelan-pelan. Oh, sonok tuan-tuan. Dia menjadikan orang yang tak mahir baca Quran pun baca. Sebab ramai-ramai baca. Orang bukan tahu dia tak erti. Orang tak tahu dia tak lancar. Dia pun padahal tak lancar pun. Cuba ajak dia masuk tadarus. Satu geng 5 orang. Tobat lahum. Dia tak masuk tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin lah kata dia. Sebab itu bila masuk tadarus, setiap tahun muka sama. Muka yang tak lancar, tak apalah. Korang lah baca aku. Kalau aku join korang, tak khatam korang. Dia balik tuan-tuan tu.
Macam mana cara nak ajak dia? Inilah dia nama dia telebesen. Ada pula kawan kita duduk dalam bilik tu, duk uruskan komputer. Okey. Ada anak panah pula. Saya pun duduk, aduh. Tu imam baca, makmum tengok di situ. Jangan tu makmum tengok muka tu imam. Jangan. Tengok yang tu. Dapat pahala. Orang yang tak lancar pun dia baca. Saya pun dia ikut. Tapi kalau dia tak lancar, kita suruh dia baca Quran, dia tak nak. Tambah pula tahun lepas, dia tak baca, dia tak pandai baca tapi dia masuk juga tau tadarus. Dia masuk juga. Nak berubah kan. Setiap usaha pula pergi cakap. Mat, nama kau tak ada tau dalam tim senarai tau. So apa masalah dia? Jadi bila nama kau tak ada sebab peruntukan camp plekat 60 je. Bila kau masuk dah 61 so kau tak dapat camp plekat. Aku cakap terang ni, kadang-kadang kecil hati pula. Lah, Pak saya kain plekat pun tuan-tuan. Jadi kalau peruntukan kain plekat 60, yang masuknya 70, tambahlah lagi 10. Ya Allah. Sedekah lah. Janganlah masjid tu asyik kolek saja. Memberi tak ada. Tuan-tuan, kita tak cukup lagi 10 kain plekat. Siapa nak derma silakan. Kita tak cukup lagi 10 kain telekung. Sampai bila kita pula bagi tuan-tuan? Barulah masjid tadi ni. Oi, masjid ni bagus lah. Pun kita bantu masjid kita. Masjid ni bagus dah. Ni cerita ni di Afrika ni. Pasal kain plekat cap gajah duduk pun tak nak masuk. Jadi kita ubah. Tadarus kita setiap waktu macam itu. Bila habis Zuhur baca, bila habis Asar baca, bila habis Maghrib baca, bila habis sembahyang Isyak baca, lepas tu start tarawih. Lama-lama tuan-tuan seronok. Kena pula imam tuan-tuan ni qari. Tuan-tuan, hari ni kita akan baca Al-Fatihah, lagu Nahwan. Lagu Nahwan je dia baca. Lama-lama satu masjid boleh tahu lagu Nahwan, lagu Bayati, lagu Rash. Ni dia tuan-tuan. Selama ni kita duk kata, ya aku tak pandai lah taranum, imam lain lah, imam terror. Senang je taranum. Lagu dangdut hang boleh bawa. Lagu Mak Saleh boleh bawa. Lagu rock pun hang bawa. Boleh bawa. Takkan Nahwan hang tak boleh bawa. Jadi imam main peranan. Bulan Ramadan lah tuan-tuan. Kita nak memperdengarkan bacaan Quran tu sangat menarik. Terdengar indah di jiwa raga. Irama khusyuk getaran iman. Membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Indah jelita menawan hati. Lidah berkata Allahu Rabbi. Ajak orang baca Quran. Baik tuan-tuan, lepas sembahyang subuh, ada orang yang dia pencen, dia tak balik. Dia tunggu isyraq, dia tunggu duha, dia sembahyang. Dia balik ke rumah, dalam perjalanan jumpa dengan satu orang. Dari mana Tuan Haji? Dari umrah. Tak sihat Pak Haji. Rasa semalam okey lagi. Malam tadi aku jumpa di masjid. Masa bila dia pergi umrah? Astaghfirullah. Pak Haji tu cakap bahasa mantik, balaghah. Orang yang datang semayang subuh. Orang yang semayang subuh. Orang yang duduk berzikir. Baca Quran. Sampailah isyraq. Sampailah dia doa tuan-tuan. Dia tunggu dia semayang. Macam dapat pahala buat umrah. Tu maksud dia. Bukan dia pergi umrah. Tuan-tuan, tiap-tiap hari tuan-tuan pergi umrah. Di sini tempat dia dapat pahala. Sebab ada orang asal Ramadan umrah, asal umrah Ramadan. Aku rindu pada Kaabah. Aku nak pergi Ramadan. Aku rindu, aku mesti pergi sana. Dia banyak duit tak apalah. Tuan-tuan jangan kata ke Mekah, nak ke Ipoh pun tak ada duit. Maka Allah Ta'ala ni maha baik. Dia bagikan pahala macam tu. Baiknya Tuhan untuk jadikan kita buat ibadat. Engkau tak payahlah pergi umrah. Engkau sakit gaut. Engkau tak payahlah pergi umrah. Engkau tu kencing tak lawah. Berapa ramai yang nak pergi umrah. Tapi masalah kencing.
Tak tahan kencing, tambah kita ni dah tua. Ni saya sebut kencing, terus terasa. Punyuh tak tahan tu. Terkencing, sebut kencing. Allah, nak kencing lah pula. Tak, dia tak boleh sebut, tuan-tuan. Kalau tak sebut, tak apa. Tu tanda-tanda ada masalah tu. Bila satu Pak Ji bangun keluar. Mana Ji? Tanda, tak tahan. Dia ikut belakang, tuan. Dia tak boleh tengok orang ke tanda. Macam ni, tuan-tuan, nak pergi buat umrah. Renti ke lah, tuan-tuan. Tapi Allah Maha Baik. Bulan Ramadan ke, tak Ramadan ke, kau datang subuh, kau tunggu sampai isyraq, kau tunggu sampai duha, kau dapat. Ustaz, makcik ni bukan tak nak puasa, Ustaz. Makcik nak puasa tapi itulah. Orang perempuan, Ustaz, mana boleh penuh sebulan. Makcik umur apa? 70. Oh, ada lagi ya? Ada, kata dia. Oh, parah makcik ni. Umur 70 ada lagi, Ustaz. 8 hari, Ustaz. Oh, makcik makan apa? Nyonya mener, kata dia. Sampai sekarang makcik makan. Sampai sekarang, Ustaz. Oh, macam mana nak puasa penuh? Seronok jadi orang laki-laki puasa penuh. Kami orang perempuan tak penuh-penuh. Maka ada orang perempuan dia kata, Ustaz, kami nak makan pil penahan haid. Kami pun nak puasa penuh macam laki-laki. Saya kata, apa kata suami? Nombor 1 tanya, apa kata suami? Bang, boleh tak saya makan pil penahan haid untuk membolehkan saya puasa penuh? Apa kata suami? Suami kata, jangan. Abang ni orang nak puasa penuh pun abang tak bagi. Asyik abang je nak syurga. Saya pun nak syurga. Abang tak izinkan. Maka tak payahlah makan pil tu. Suami tak izin. Okey Ustaz. Suami makcik izin, dia tak kisah. Dia pun, dia tak kisah Ustaz. Pulang kat dia lah. Dia kata, ikut awak lah. Kata dia, lagi pun aku ni, engkau puasa ke engkau tak puasa, aku sama je. Kata dia. Apa hal pula pakcik? Pakcik macam mana Ustaz? Oh, tak berdaya maju Ustaz. Duk tengok saja Ustaz. Oh, dia macam sejadah ni. Duk terjuntai je Ustaz. Asal akak jatuh. Tak boleh buat apa lah Ustaz. Oh, puasa ke tak puasa sama je Ustaz. Oh, ni parah pakcik ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tu yang gelak kuat lelaki ke perempuan? Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau suami izin, tanya pula apa kata doktor. Doktor kata, makcik tak payahlah. Sebab risiko dia yang pertama, walaupun makcik makan, akak makan ubat ni, tak semestinya dia stop. Kadang-kadang lagi akak pening kepala, dia keluar setitik, dia keluar 2 titik. Nak puasa, tak puasa. Kalau banyak terus keluar, akak puas hati. Ini 2 titik, akak tak boleh puasa je tak? Nanti kena qada je tak? Sebab tu saya jawab senang. Akak, biarlah kita mengikut fitrah yang Allah Ta'ala jadikan. Walaupun kak tak boleh puasa penuh kerana adanya keuzuran, bukan berdosa, nanti boleh qada balik. Bila kak qada balik, sama aja pahala dia. Yang kedua, kalau akak tak boleh puasa kerana masalah uzur, boleh tak dapat pahala? Boleh. Akak masak untuk suami akak, masak untuk anak-anak akak, pahala macam itulah kak. Masalahnya upah tak ada suami, Ustaz. Ni parah ni. Kalau nak kahwin sempat lagi kak, lagi 10 hari ni sempat lagi kak. Kenapa kau kahwin leha? Untuk dapat pahala, kata dia. Untuk. Allah. Tuan-tuan, kita nak puasa penuh tapi kita sakit. Ada di sini yang tak boleh puasa, ada yang sakit, ada yang doktor kata pakcik tak dibenarkan puasa. Pakcik sakit. Kita pun bayar fidyah lah. Dah memang tak boleh sihat lah. Dah memang tak boleh sembuh dah, kita bayar fidyah. Macam mana nak dapat pahala? Tadi saya cakap, masjid tadi kita buat. Di tempat kita ni setiap malam kita buat untuk iftar, berbuka puasa. Saya tak boleh puasa, saya sakit, tapi saya nak juga pahala berpuasa. Tuan Haji ni RM1,000, Tuan Haji buatlah kenduri buka puasa. Beberapa malam pun terpulanglah pada masjid. Islam ni tuan-tuan maha baik. Allah Ta'ala ni maha baik. Jangan kita cakap, engkau lain lah, aku tak boleh masuk syurga, engkau lain. Apa pula? Kita mempunyai cara yang sama untuk masuk syurga.
Peluang nak masuk syurga sama ya tuan-tuan. Cuma kita nak ambil kesempatan ataupun tidak. Engkau lelah, engkau boleh baca Quran, engkau laju, aku tergagap-gagap. Kalau begitu, engkau duduk dalam tim tadarus, engkau semak bacaan kita, engkau bacakan terjemahan dia. Jangan kau balik kau makan tom yam, kau makan laksa, kau makan sengkuan calit. Habis mayang tarawih, engkau semak bacaan kita orang, engkau gunakan terjemahan makna dia. Baru kau faham, dapat pahala. Tak ada beza tuan-tuan ni. Islam ni dia buka peluang sama je pada kita. Allah Ta'ala ni maha baik tuan-tuan. Dia bagi pada kita sebulan ni carilah. Pandailah cari jalan. Kemudian bila kita dah puasa, janganlah buat benda-benda yang merugikan pahala kita. Apa dia Ustaz? Kita tak mencuri tuan-tuan. Walaupun ada yang mencuri. Dia curi lauk buka puasa. Caterer dah hidang semua. Hidang nasi, hidang lauk, ayam, masak merah, kicap lah, apa semua dah ada. Pengurusi umum. Diminta kepada semua jemaah ya, kita berbuka makan kurma dulu ya. Minum air dan makan kurma. Nasi selepas sembahyang maghrib. Kerjasama tuan-tuan diucapkan terima kasih. Pakat makanlah kurma. Duk tengok ayam 3 ketul. Kenapa piring aku 3 ketul, yang sana 4 ketul? Habis sembahyang maghrib, bila dia keluar, ayam dia hilang. Ada orang tuan-tuan curi lauk. Begini bulan terbawah. Jalan. Jahatnya tuan-tuan. Makcik ni keluar-keluar nak makan. Nasi habis, lauk habis. Nangis makcik. Aku dah lah lapar tak makan dari subuh. Betul. Ada macam itu. Bagi saya, kalau makanan dah hidang, makanan dah siap, makan sajalah. Lebih mententeramkan hati. Kalau belum hidang, makan kurma saja. Kalau lauk hidang, air tebu meleleh-leleh, sejuk dia, makanlah makcik. Kalau tidak, tak khusyuk ni. Tak khusyuk ni. Lauk sedap, ayam sedap. Oh, ayam masak merah. Rendang tok wan. Oh, sedap. Mai sembahyang maghrib, khusyuk. Yang sah pertama tak khusyuk. Allahu Akbar. Ramai pula malam ni. Cukup kan. Yang sah belakang pula. Kena cepat ni, lambat kan lebur. Yang paling khusyuk tu imam. Takkan dia orang tak simpan. Nampak tak? Bukan imam sini lah, di Afrika ni. Sebab tu tuan-tuan, belasah je makan dulu. Pukul 8 sembahyang maghrib. Tak apa, lebih menenangkan. Sebab dah dihidang. Kalau tak hidang tak apa. Makanlah kurma. Ini siap dah dihidang dah tuan-tuan. Memang akan berlari. Tok imam seorang berzikir tuan-tuan. Habis-habis salam belah tu. Sunyi orang tuan-tuan. Daripada macam itu, baik makan dulu. Dan yang kedua, waktu berbuka. Waktu itu adalah waktu mustajab berdoa. Bukan dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Auzubillah. Allah yang bila azannya. Bismillah. Siap pejam mata pula tu imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap doa untuk Palestin tu. Allahumma inna najar. Tak ada sunnah daripada masa itu. Kalau tuan-tuan tengok tu imam duk panjang baca doa waktu azan tu. Dia seorang doa. Tuan-tuan makan nasi tuan. Dia yang berdoa mustajab tu sebelum tu. Seminit, 2 minit sebelum azan tu. Al-Fatihah. Bacalah doa. Untuk Palestin ke, untuk kita ke, baca doa. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan tunggu sampai habis baru makan. Ada pula selagi tak sebut, duk tunggu. Kenapa tak makan Suk? Tak habis azan, makanlah. Dia tunggu baik pula. La ilaha illallah. Baru dia makan. Dia pun tak kena je. Dan yang kedua, yang ketiga, tunggulah dia bang. Ini dia baru Pukul 7 dah pegang kurma tu. Gini tengok pegang. Tak lepas dah kurma tu. Lapar betul tuan-tuan. Bila sebut ngap. Rupanya bila testing mikrofon, cubaan 1 2,
Sudah. Awak keluar balik tuan. Tuan Imam, ni macam mana kira ni? Macam mana kira apa yang kamu telan? Buat apa? Tunggulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabarlah kejap. Ni je makan terus. Lapornya tuan-tuan. Ustaz, macam bila tempat kita orang, dia azan, okey, dia macam dia ada skip tau. Bukan ada skip, dia delay. Delay apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia senyap tau. Dia ke mana? Rupanya dia buka puasa, Ustaz. Habis segelas biji kurma, Allah. Kesian benar aku tengok tu Bilal ni tuan-tuan ni, parah ni tuan-tuan. Itulah pengorbanan Bilal. Dia sanggup lewat buka puasa, tak apa, janji dia azan. Mana boleh Ustaz, saya pun lapar Ustaz. Kalau begitu, kita ni duduk di Melaka. Duduk di Melaka, satu negeri kita ni satu zon tak? Satu zon. Kalau gitu, buka radio sajalah. Teng neng 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 neng. Dengan Tok Siak tu dulu. Teng neng 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 neng. Sekarang disiarkan azan menandakan masuknya waktu maghrib, menandakan berbuka puasa bagi seluruh negeri Melaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, Tok Bilal buka, Tok Siak buka. Tak payah delay. Radio je senang. Pun orang tanya saya juga. Kesian Ustaz dekat yang dalam radio tu. Tiap-tiap kali dia azan, lambat dia buka puasa. Itu mesin bang oi. Depa tekan je. Tuan-tuan ingat ada Tok Siak ke dalam studio radio tu? Bukan, tu mesin. Allah, letih tuan-tuan oi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ambillah. Ada orang kata tak boleh makan nasi Ustaz. Nabi Muhammad buka puasa dengan kurma. Kita ikut sunnah Ustaz. Bagi. Sebab ada orang kata Ustaz, Nabi Muhammad 8 rakaat je sembahyang tarawih Ustaz. Yang kita buat 20 pasal tak apa, 20 pun boleh, 60 pun boleh, 40 pun boleh. Ikutlah kemampuan abang. Tak ada Ustaz. Dia orang tak ikut Nabi Ustaz. Saya betul-betul ikut Nabi. Nabi 8, saya 8 Ustaz. Kamu buka puasa di mana? Hotel. Ada Nabi buka puasa hotel? Kamu buka puasa, mentera darah kamu bawa pinggan nasi. Nabi Muhammad kurma je. Kalau betul kamu ikut Nabi, buka puasa kurma je. Jangan macam tu Ustaz. Kita nampak. Pandai pula diharuskan. Begitulah sembahyang tarawih pun diharuskan. Engkau nak buat 10 boleh, nak buat 12 boleh, 16 boleh. Kita buat 20. Silakan. Kena kat dia, kita diharuskan berbuka dengan macam main dekat dia, lapang. Oh, tak boleh macam itu. Berlapang dada lah. Islam ni dia luas, dia bukannya sempit. Awak yang menyempitkan. Janganlah kita ni sampai tak boleh apa-apa. Ada orang tuan-tuan, dia datang, dia serang saya. Dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah baca-baca selawat sembahyang tarawih. Kenapa Ustaz buat? Saya kata, masa bila saya buat? Saya tak ada selawat-selawat apa. Jangan bohong Ustaz. Semalam saya datang sekolah Ustaz. Bukan main lagi. Fadlam minallah. Mana ada Nabi buat? Saya tak buat. Saya tak buat pun dalam tarawih. Ustaz. Itulah Ustaz sekarang ni menafik tu. Menafik. Bohong cakap. Dah betul. Saya tak sebut pun fadlam minallah. Ustaz, saya datang semayang. Ustaz sebut fadlam minallah, subhana malikal ma'bud. Semua saya sebut. Itu saya sebut di luar semayang. Saya tak sebut dalam semayang. Tak ada saya sebut. Yang salahnya kalau sebut dalam semayang. Allahu Akbar. Subhanal malikil ma'bud. Yang tu baru bapak bid'ah nama dia tuan-tuan. Yang saya sebut subhanal malikil ma'bud tu dah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diam. Tak ada baca apa. Boleh? Boleh? Diam. Satu masjid diam. Engkau orang tak ada selawat sini. Neraka. Oh. Patut tak ada selawat. Contohlah tak. Diam, dah habis semayang. Ada pula yang ambil air. Habis-habis semayang 2 rakaat minum air. Boleh tak? Boleh. Silakan. Yang tak boleh, bubuh air dalam poket. Ada straw. Tok Imam tau. Amin.
Bismillah, oi, tutup pula ni. La ilaha illallah. Yang tu yang tak boleh. Minum dalam semayang. Minum lepas semayang boleh. Korek hidung lepas semayang boleh. Jangan duk korek tengah semayang. Gini. Habis jari ni tengok. Punya banyak gerakan. Yang seronok, bila jumpa, dia tengok pula. Kalau dah habis semayang, korek apa pun tak apa. Selagi tak batal lah. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Korek hidung. Boleh? Tak batal. Tengok-tengok ada orang baru sampai. Allahumma salli ala. Boleh. Saya tak selawat dalam semayang tu. Yang selawat wajib tahiyat saya baca lah. Yang saya baca tu di luar semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Tak salah. Jadi janganlah cakap bid'ah. Itu di luar sembahyang. Cuma kita minta adab lah. Adab. Tak payahlah menjerit. Adab. Nah. Mau je la ilah. Illallah. La ilaha illallah. Maka suara la ilah. Ella tu penyanyi. Mau. Rockers tu. Rama. Sebutlah elok-elok. Tak payahlah menjerit. Allahumma salli ala Muhammad. Mentang-mentang YB datang malam tu. Tiba-tiba meletup speaker tu. Menjerit kuat sangat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibi. Pop, meletup. Eloklah kamu baca kuat-kuat. Tuan Haji, YB ada. Senang minta peruntukan. Astaghfirullahaladzim. Bengkerap YB itu tuan-tuan tu. Tak payahlah menjerit. Bila kita menjerit, budak-budak menjerit. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Nampak macam tu. Bunyi dia lain. Bila nak habis? Yang budak-budak jawab apa? Lambat lagi. Jadi tak naklah macam itu. Adab kena jagalah. Dan bila Bilal berselawat, sambut. Sallallahu wasallam alaih. Sambut, dapat pahala. Datang balik semayang. Allahu Akbar. Jadi sebulan Allah Ta'ala bagi pada kita ni latihan untuk kita buat ibadat. Mudah-mudahan itulah bekalannya lipat kali ganda. Dimasukkan kita dalam kubur. Masuk kita di hari kiamat dalam syurga. Sebab Nabi kata apa? Ibadat-ibadat lain ni untuk kita. Semayang, haji, zakat tu untuk kita. Tapi bila datang puasa, kata Allah, puasa ni untuk Allah dan aku yang akan balas, kata Allah. Kita tak tahu apa yang Allah nak balas pada kita dalam kita berpuasa. Ibadat yang lain, kata Allah, Rasulullah dalam hadis dia kata apa? Itu untuk kita. Tapi bila berpuasa, itu Allah punya. Dan Allah lah yang akan membalas apa ganjarannya. Allah saja yang tahu. Mudah-mudahan kita dapatlah ganjaran itu, tuan-tuan. Cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.